Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syarina Muhammad Shah bernombor metrik 418-10081 ingin membincangkan tentang terapi cara kerja ataupun Occupational Therapy, OCC. Definisi bagi OCC adalah terapi cara kerja melibatkan penilaian fungsi kognitif dan persepsi individu, kebolehan menjalankan tugasan harian seperti berjalan, mandi, makan, memakai baju dan membuat kerja rumah. Terapi ini melibatkan latihan semula otak untuk menyesuaikan diri kepada kekurangan yang dialami. Menurut Foster and Johnson 2002, terapi cara kerja ini merupakan latihan aktiviti-aktiviti yang bermakna untuk meningkatkan tahap kefungsian seharian dan mencegah ketidakupayaan atau kecacatan ke atas individu yang mempunyai masalah mental dan fizikal pada semua peringkat umur. Manakala bagi objektif terapi cara kerja ini adalah yang pertama adalah untuk memulihkan anggota yang lemah supaya dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, dapat membolehkan individu menguruskan kehidupan seharian dengan baik. Yang ketiga adalah untuk membolehkan individu berdikari dalam melakukan kerja-kerja harian. Manakala kepentingan OCC ini adalah kepentingan utamanya adalah untuk dilakukan untuk membantu seseorang menguasai kemahiran motor halus ataupun psikomotor halus dengan lebih baik. Yang kedua adalah membantu meningkatkan kemampuan ataupun keupayaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan otot-otot kecil, contohnya seperti menggenggam, menulis dan sebagainya. Yang ketiga, membantu meningkatkan tahap kefungsian seharian dan mencegah ketidakupayaan ke atas individu yang mempunyai masalah mental dan fizikal pada semua peringkat umur. Manakala kepentingan untuk murid-murid yang berkeperluan khas, yang pertama adalah untuk membantu kanak-kanak dalam perkembangan asas, contohnya seperti mandi, berpakaian, memberus gigi, memakai kasut dan makan. Yang kedua adalah untuk membantu kanak-kanak yang mengalami gangguan perilaku emosi dengan mempelajari teknik-teknik pengurusan emosi. Nombor 3, kanak-kanak akan dapat belajar cara-cara yang positif untuk menghadapi kemarahan, contohnya seperti menulis dan melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Yang keempat, mengajar kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal dengan kemahiran koordinasi yang dilakukan seperti makan sendiri. Yang kelima, menilai kemampuan setiap anak dalam setiap peralatan khusus, contohnya seperti kursi roda dan peralatan mandi. Antara individu-individu yang terlibat dalam terapi cara kerja ini adalah termasuklah mereka yang mempunyai masalah fizikal seperti berikut: premature, yang kedua birth defect, yang ketiga spina bifida, yang keempat attention deficit, yang kelima hyperactivity disorder, yang keenam development disabilities, ketujuh cerebral palsy, ke-8 autism, ke-9 stroke, ke-10 arthritis dan akhirnya sensory dysfunction. Manakala konklusinya, terapi cara kerja ini adalah merupakan aktiviti yang menjerumus ke arah membantu individu yang bermasalah dari segi aspek fizikal dan intelek bagi mengatasi ketidakkeupayaan semaksimal yang mungkin. Yang kedua adalah aktiviti ini berfokus kepada kepelbagaian pergerakan dan kebolehan otot-otot untuk membantu murid mencapai kejayaan dalam bidang vokasional ataupun kerjaya mereka pada masa akan datang. Manakala fungsi guru pendidikan khas contohnya boleh menerapkan terapi cara kerja kepada murid khas dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang dijalankan. Diharapkan dengan terapi yang dijalankan dapat membantu murid-murid ini dengan menjalankan kehidupan yang lebih tersusun dan lebih sempurna. Sekian, terima kasih.